Yang bahagia Pegawai Syarah Masjid Al-Naim, pemimpin-pemimpin di peringkat Bulan Tunggal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya tidak lupa kepada barisan pimpinan kita yang hadir pada malam ini, yang berdekat, yang jauh pun ada, yang akan dijerulikan oleh Yang Bahagia Ustaz Abdul Rahman selaku moderator kita pada malam ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Masjid Al-Naim adalah yang terpilih untuk program Muslim Sama Ummah yang merupakan program anjuran Jabatan Muslim Melaka dengan Jabatan Kuasa Masjid atau Bulan Tunggal, dan juga beberapa masjid yang kita pilih untuk melaksanakan program Muslim Sama Ummah ini. Dengan tidak mengenai masa, saya menyebut bahagia Tuan Moderator, yang bahagia Ustaz Murad bin Rahman dari Jabatan Kuasa Melaka, yang bahagia Tuan Haji Hazruddin bin Haji Baharudin, Timbalan Mufti Kerajaan Melaka, yang bahagia Syed Usama Tuan Haji Jamali bin Muhammad, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan, kita datangkan daripada wilayah Persekutuan untuk bersama-sama kita pada malam ini untuk forum perdana yang telah diaturkan oleh Jabatan Muslim Melaka dan juga pihak pengurusan Masjid Al-Naim Bulan Tunggal. Dengan segala hormat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Jasmi daripada Jabatan Mufti selaku juruacara majlis pada malam ini. Seterusnya yang saya hormati pengerusi dan juga ahli jawatan kuasa Masjid Al-Naim Bulan Tunggal, imam-imam, pegawai syarah, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat kita berada di dalam taman yang diibaratkan di antara taman-taman syurga. Dalam buat bicara bersama Mufti pada malam ini di dalam rangka program Masjid Al-Naim Bulan Tunggal Sehari Bersama Mufti. Sehari Bersama Mufti. Satu program yang cukup baik yang telah dirancang, antaranya bacaan khutbah siang tadi dan juga ziarah kasih mantan pegawai syarah. Mudah-mudahan dengan usaha pihak Jabatan Mufti bersama masyarakat ini, kita mengeratkan lagi silaturahim antara Mufti dan juga ahli karya kampung, terutama khasnya kampung Duren Tunggal ini. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita bersama dalam bicara Mufti, yang mana kita akan bersama-sama dengan panel jemputan kita pada malam ini yang saya rasa cukup hebat. Semuanya sahibus samahah ni. Saya je sahibu lain. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada, terutama sekali saya ucapkan selamat datang kepada sahibus samahah Tuan Haji Jamali bin Muhammad Adnan, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum Ustaz, khabar? Selamat datang ke Melaka. First time Ustaz datang Melaka? Dah pernah rasa asam pedas Melaka? InsyaAllah malam ni lepas Isyak saya dikabarkan ada. Kalau tak ada, kena cari. Kalau tak, sia-sia Ustaz datang dari jauh. Okey, terima kasih Ustaz datang sudi bersama dengan kita pada malam ini. Dan seterusnya bawa balik pada Sarawak kabarnya. Banyak pilihan Ustaz dapat? Ada.
ada insya-Allah. Jadi ini panel kita yang seterusnya iaitu Sohibul Samaha Tuan Haji Hazaruddin bin Baharudin, Timbalan Mufti Negeri Melaka, dan seterusnya dalam kita tajuk yang akan kita sama-sama huraikan, sama-sama kita bagi berkongsi ilmu pada malam ini, iaitu dengan tajuk Ma'al Hijrah Pemangkin Perpaduan Ummah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun masuk ke bulan Muharram, dan pada malam ini kita dah berapa Muharram dah hari ini? 21. Kali ke malam, hari ini dah 22 dah masuk dah 22. Jadi macam mana tuan-tuan, hari itu awal tahun, akhir tahun, kita dah mulakan dengan doa, dah mulakan niat, kita dah buka buku baru istilahnya. 1444 telah pun kita lalui selama 22 hari. Dan kita telah tinggalkan 1443 hijrah yang lalu, dan kita telah tutup pun dengan doa. Mudah-mudahan amalan amal soleh, amal kebajikan yang telah kita lakukan pada tahun lepas, itulah nanti menjadi bukti dan juga menjadi berhalang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lama telah pun berlalu, dan yang baru inilah yang kita akan teruskan. Bagaimana tuan-tuan, azam hari itu, doa hari itu, ada yang telah termakbul ke ataupun hanya bunyi ceklik klik ke belum lagi Ustaz, belum ada dapat mood. Jadi kita nak sampaikan mood tu Ustaz. Sebab itulah kita dalam program bersama Mufti ni kita memberi semangat supaya semangat azam yang hari awal tahun lagi tu masih lagi membakar, masih lagi boleh kita nak apa kata, nak bangunkan, supaya nanti tak ada lesu. Jadi bagi musim yang pertama ni Ustaz, saya akan bersama dengan panel yang pertama, iaitu yang bahagia saya bersama Tuan Haji Hazaruddin, berkenaan dengan hijrah. Kita tahu dari segi bahasa, hijrah itu berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Dan firman Allah SWT Ustaz di dalam surah Al-Baqarah ayat 118, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi dalam erti kata hijrah, konteks hijrah ni Ustaz, kita tahu hijrah ni selepas saja perpindahan Nabi SAW daripada Mekah ke kota Madinah. Selepas itu tiada lagi hijrah. Yang ada adalah hijrah diri kita. Hijrah daripada sifat yang buruk kepada sifat yang baik. Daripada perangai buruk-buruk yang lama-lama tu tinggalkan, kita buat satu perkara yang baik. Jadi dalam konteks sekarang ni Ustaz, bagaimana kita nak hijrahkan supaya kita mendapat rahmat Allah seperti mana yang disebutkan dalam ayat saya baca tadi, iaitu orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada moderator kita pada malam ini, Saburan, sahabat panelis saya yang datang daripada wilayah Persekutuan Putrajaya, Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Labuan, Ustaz Jamali Adnan, yang berbahagia dikasihi Datuk Haji Fatana, Datuk Ahmad, dan seluruh barisan ahli jawatankuasa Masihan Naim Durian Tunggal, dan seterusnya kepada pegawai syarak, dan seterusnya kepada tuan-tuan guru, para asatidzah, para habaib yang dikasihi sekalian. Jadi bersyukur kita kehadrat Allah SWT seperti mana yang diutarakan persoalan tadi oleh Ustaz Murad kita, bahawasanya hijrah itu kalau mengikut apa yang Nabi SAW sebut, la hijrata ba'dal fatih ila jihad wa niyah. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Yang ada dua, yang pertamanya hijrah jihad, yang keduanya hijrah niat. Jadi tuan-tuan sidang hadis sekalian, persoalannya bagaimanakah untuk kita nak mendapatkan hijrah jihad dan nak mendapatkan hijrah niat. Yang inilah tuan-tuan pada sekalian kita kena berungkaikan dalam masa berapa minit ke Ustaz? 10 minit. 10 minit yang dibutuhkan insya-Allah. Jadi tuan-tuan pada sekalian, bila sebut hijrah jihad ini, kita telah melalui 5 rah dalam kehidupan kita ni. Kita sedang sekarang ini berada dalam rah yang ketiga.
Roh yang pertama iaitu roh. Kita duduk di alam roh, Allah dah setting rezeki kita, jodoh kita, hidup kita, mati kita, semua Allah dah tulis di Lauhul Mahfuz, di azali lagi. Dan ini yang dikatakan sebagai alam roh. Daripada alam roh kita berhijrah sekali lagi ini kepada roh yang kedua, iaitu alam rahim. Kita duduk dalam perut ibu kita, ada yang tak cukup bulan, ada yang 8 bulan, rata-ratanya kebanyakannya 9 bulan, dan ada yang khawariqul adah, melebihi 9 bulan. Jadi tuan-tuan sekalian, seperti mana Imam Syafi'i rahimahullah, dia duduk dalam perut ibu dia 2 tahun. Maka obstetrik 1000 tahun selepas daripada itu dapat merungkai rahsianya. Rupanya orang duduk dalam rahim ibu ni jenis otak dia. Jadi sebab itulah Imam Syafi'i kalau dia baca muka surat 7, tutup dulu muka surat 8. Oleh kerana otak dia macam mesin otostat, takut-takut tidak ada pendetilan dalam bacaan dia. Itulah hebatnya Imam Syafi'i. Kita dia boleh hafal, dan Al-Quran dia hafal, sebelum usia dia 7 tahun dia dah hafal semuanya. Itulah hebatnya Imam Syafi'i. So itulah tuan-tuan sekalian, saya nak relate apa yang berlaku pada Imam Syafi'i. Kita dulu ada seorang jenis, namanya Adi Putra, kalau siapa ingat, bidang matematik. Kita hantar anak pergi tuition, pergi sekolah, duk belajar matematik, bangang tak cilik-cilik juga. Adi Putra, Masya Allah tuan-tuan, bidang matematik, mendahului usia dia. Orang pergi tanya ibu dia, apakah rahsianya Adi Putra ni? Anak kami orang ni pergi tuition, pergi semua tempat, duk belajar matematik, tak cilik-cilik juga. Ya anak kamu ni apa rahsia dia cilik sangat ni? Dia kata tak ada rahsia apa. Dia kata cuma yang diingat masa dia mengandungkan Adi Putra dulu lebih 9 bulan. Jadi itu saya nak dirikan bahawasanya kita duduk alam yang kedua, itu alam rahim. Sekarang kita berada pada roh yang ketiga, iaitu alam rajau. Dunia ni penuh rajau tuan-tuan. Sebab itulah hari kita tengok dalam akhbar, kita tengok dalam WhatsApp, macam-macam citrawara manusia dalam melayani kehidupan di atas muka dunia ini. Jadi sebab itulah dunia ini rajau. Kita nak datang ke Masjid An-Naim tadi pun penuh rajau. Dengan traffic lightnya nak lepas tadi saya tengok 20 minit baru boleh lepas hijau kat situ. Yang ini dikatakan rajau. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita dengar orang terjun bangunan, kita dengar orang terjun jabatan, kita dengar orang lemas sana lemas sini, kita dengar orang terbakar sana terbakar sini. Itu semuanya tuan-tuan, kerana kita sekarang berada di alam rajau. Dan seterusnya, roh yang keempat iaitu alam rebut. Kita duduk dalam alam barzakh, kita akan merebut di situ. Kecuali yang Allah pilih. Dalam hadis-hadis yang sahih menyebut ada beberapa jasad yang Allah pelihara jasadnya, iaitu di antaranya orang yang menghafal Quran, dan antaranya orang yang mati syahid, yang itu mereka kekal jasadnya. Dan roh yang terakhir, yang kelima, kita akan pergi ke roh yang terakhir, itu alam rasa. Sama ada kita go to hell ataupun kita go to heaven. Sama ada kita pergi ke syurga ataupun pergi ke neraka. Jadi tuan-tuan silahkan sekalian, kita sekarang ini berada pada roh yang ketiga, iaitu rajau. Jadi oleh kerana itu, tak dapat tidak Imam Al-Ghazali dia mengingatkan kita dalam penghijrahan di alam rajau ini, kita mesti ingat ada 5 perkara. Kalau kita lakukan 5 perkara ini, kita duduk dalam rajau binasa kita. Yang pertamanya, la taghyirul hadam. Jangan ubah haluan. Kalau kita ubah haluan, jawabnya kecundang kita. Kita sekarang berada di dalam railnya, yang ni yang disebut oleh Allah SWT. Inna hadha siratan mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalan yang lurus, jangan cari lagi jalan-jalan yang lain yang menyebabkan kamu berada pada jalan yang bengkok. Sebab itu setiap kali kita semayang, kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Allah kata Hazarudin, engkau dah berada di alam dalam jalan yang lurus, kau go ahead terus saja. Jadi oleh kerana itu, la taghyirul hadam, jangan ubah haluan. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita duduk di dalam bumi yang dinamakan Malaysia, dan kita duduk dalam bumi yang dinamakan, semuanya bermula di sini,
Melaka yang cukup bertuah. Sebab itulah tuan-tuan orang datang tempat kita ni semuanya tak nak balik. Kalau dia datang secara parti, pendatang Arab tak berizin, dihantar oleh immigration balik tempat dia. Sampai tempat dia kata no problem pak, kapan-kapan datang lagi. Mana ada tuan-tuan sebuah negara dalam dunia orang ada berkapan nak datang lagi. Ya, melainkan tuan-tuan tempat kita ni tuan-tuan, Masya Allah. Ya, campak apa saja benih belakang rumah tuan-tuan boleh hidup. Ya, nak tanam kangkung, nak tanam pucuk ubi, nak tanam apa saja sayur-sayuran tuan-tuan, campak saja benih belakang rumah boleh hidup. Tapi kalau kita duduk di negara yang lain, ini dikatakanlah takdirul hadap. Jangan kamu mengubah haluan. Ya, kita nak menanam apa saja tanaman dalam, ya, dengan berpasir dan sebagainya. Saya tuan-tuan duduk 4 tahun dekat 4 tahun lebih lah, dekat 5 tahun di Mesir. Ya, cukup siksa tuan-tuan nak tanam serai, contohnya nak buat tom yam ke nak buat apa, punyalah siksa dia nak menghidupkan nak menghidupkan serai dalam pasu. Kita di sini Masya Allah tuan-tuan, campak saja tuan-tuan boleh hidup. Yang dia la taghyirul hadab. Jangan cuba nak ubah haluan. Dalam sudut itu sekali ditekan oleh inflasi. Jangan duk kata negara lain lebih hebat daripada kita. Hakikatnya tuan-tuan, kita lebih hebat daripada orang lain. Buktinya, tanya saudara-saudara kita di Singapura, mereka bagaikan cacing kepanasan, terpaksa pergi ke Johor Bahru untuk mendapatkan bekalan makanan oleh kerana Malaysia lebih murah harganya daripada Singapura. Begitu juga saudara-saudara kita di Thailand, banyak pergi tuan-tuan ke border-border sama ada di Kelantan ataupun di Perlis ataupun di Kedah untuk mendapatkan harga barang yang lebih murah daripada Thailand. Begitu juga saudara kita di Brunei, walaupun Brunei diberikan nikmat macam nikmat dengan kekayaan, tapi hakikatnya nak cari barang, mereka terpaksa pergi ke Miri, mereka terpaksa pergi ke Limbang, mereka terpaksa pergi ke Lawas, mereka terpaksa pergi ke Kota Kinabalu, ya, untuk nak mendapatkan barang yang lebih murah daripada negara mereka. Jadi oleh kerana itu, jangan ubah haluan. Jangan kata negara lain lebih hebat daripada kita, tempat kita ni buruk, tempat kita ni tak boleh duduk lagi. Jangan kita ubah haluan. Yang keduanya, kata dalam kita nak berhijrah ni tuan-tuan sedang sekalian, dalam kita mendapati alam ranjau ini, jangan sekali-kali kita tulul ahlam, panjang angan-angan. Ayat ini pun akan membinasakan kita juga. Angan-angan boleh, tapi angan-angan faiza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kita dah berusaha, maka berserahlah kepada Allah. Yang kita tak nak tuan-tuan, berangan-angan panjang bagaikan mak jenim turun di atas pokok nak menikah dengan puteri raja, dan tuan-tuan gugur berdebu ke bawah tuan-tuan. Kerana dua angan-angan saja usaha dia setakat banyak kelapa saja tuan-tuan, tak mencapai objektif. Aku nanti kalau jadilah yang di-Pertuan Agong, tengku pun tak ada dipakai nama tuan-tuan, tapi angan-angan nak jadi yang di-Pertuan Agong. Yang ni lah dikatakan panjang angan-angan. Yang seterusnya, yang pertamanya tadi taghyirul hadab, berubah haluan. Yang keduanya panjang angan-angan. Yang ketiganya banyak makan tuan-tuan. Ayah ni membiasakan hidup itu tuan-tuan. Orang makan sepinggan, dia makan 2 pinggan. Orang makan 3 pinggan, dia makan 4 pinggan. Hari-hari tuan-tuan 2 pinggan, 3 pinggan, 2 pinggan, 3 pinggan. Pergi cek doktor, doktor minta maaf, Mat, setelah saya cek you punya body, confirm you kena penyakit package. Kalau kita kata, tuan-tuan doktor kata penyakit package, jangan tanya dia package itu package apa. Sudah tentu package itu merujuk, package 3 serangkai. Iaitu apa dia? Darah tinggi, lemah, jantung, kencing, manis. Pelengkap package, gaut tuan-tuan. Disebabkan oleh makan. Dan yang kelima, yang seterusnya, yang biasa hidup manusia, kata Imam Ghazali, banyak tidur. Tengah-tengah dengar tuan-tuan, horor, boleh tidur. Tengah-tengah tengok TV pula tengok dia tuan-tuan. Hari Jumaat, tadi cuba tengok tuan-tuan. Hari ni tak tahulah, mungkin saya bersemahat Dato' Wira Mufti datang baca, mungkin celik tuan-tuan. Tapi kadang-kadang yang lain pun semangat juga, tapi tak tahulah. Bila dengar khutbah ni tuan-tuan, boleh katakan satu suku daripada jemaah tuan-tuan. Tuan-tuan tidur. Sebab itulah sebuah guru masjid, pada khutbah yang kedua, khatib tambah teks khutbah itu. Wahai sidang jemaat yang dikasihi sekalian, khatib ingin berpesan, ambil yang baik, buanglah yang buruk.
masa tu yang tidur dia terjaga tuan-tuan. Yang lain dia tidur. Bila khatib kata ambil yang baik, buang yang buruk, masa tu dia terjaga tuan-tuan. Jadi bila selesai semayang, bila sampai ke tangga masjid, dia teringatkan pesanan khatib tadi supaya ambil yang baik, buang yang buruk. Maka dia ambillah selipar orang yang baik-baik, selipar dia yang buruk, dia tinggal dekat tangga masjid. Inilah orang kata hawa punya manusia. Jadi tuan-tuan sidang hadis sekalian, jadi kerana itu kita mesti berusaha tuan-tuan. Nak dapatkan hijrah dalam dunia yang penuh ranjau ini, kita mesti mengambil 3 formula seperti mana yang dikatakan oleh Syekh Atha'illah Al-Askandari dalam kitab Hikam. Yang pertamanya, hendaklah masukkan takwa di dalam diri kita. Sebab itulah tuan-tuan, takwa seperti mana yang dipesankan oleh khatib setiap hari Jumaat itu merupakan rukun khutbah. Kalau seandainya khatib tak baca, disqualified, maksudnya khutbah itu tidak sah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah. Janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan bertakwa. Jadi tuan-tuan, letakkan takwa dalam diri. Bila sebut takwa, apakah makna takwa? Imam Sayyid Ali karamallahu wajhah, dia telah mendefinisikan takwa itu, dan yang itulah yang dipilih oleh kebanyakan ulama. Bila sebut takwa ialah khauf bi rabbil jalil, kita takut pada Allah SWT. Takut pada Allah SWT ni tuan-tuan, bukan takut seperti mana kita takut hantu Kaimah balik rumah, ataupun kita takut Pontianak Sundal Malam, ataupun kita takut kita takut ke hantu apa saja tuan-tuan. Bukan itu maksudnya takut kepada Allah. Takut kepada Allah ni tuan-tuan, kita takarub kepada Allah, menghampirkan kepada Allah. Dan kita kata bila kita dah hampir, kita takut ada 2 perkara. Yang pertamanya takut-takut ibadat kita Allah tak terima. Yang keduanya, kita takut apa yang Allah perintah kita tak buat, apa yang Allah larang kita buat. Yang itulah yang dikatakan khauf bil rabbil jalil, kita takut pada Allah SWT. Maka itu arti takwa. Yang keduanya, al-iman bi tanzil, kita beriman dengan apa yang Allah turunkan. Kita baca Al-Quran, kita praktikkan apa yang Al-Quran sebut. Yang ini tuan-tuan dan sekalian, yang ini dikatakan takwa. Dan yang ketiga, redha bil qalil, kita redha dengan benda yang sedikit. Kalau seandainya itulah rezeki yang Allah beri kat kita, bersyukurlah kita. Masih lagi ada rezeki yang Allah beri. Yang ini dikatakan itu redha benda yang sedikit. Cuma dalam memahami redha ni tuan-tuan, ada juga yang terlalu cerdik tuan-tuan. Ada seorang anak, dia dengar ustaz bercerita takwa itu kita mesti redha benda yang sedikit. Dia masuk pesa tuan-tuan, semua markah merah belaka. Bila ayah dia kata, Iman, kenapa ni markah kau ni semua merah ni? Dia kata teringat Ustaz Azharuddin cerita kat Masjid Naim dulu ayah. Redha bil qalil, kena redha benda yang sedikit. Yang ni tuan-tuan, silap faham ambil redha benda yang sedikit. Yang tu bukan maksudnya redha benda yang sedikit. Yang maksud sini, redha dengan benda yang sedikit ini, kalau ada walaupun sedikit, bersyukurlah kita dengan benda yang sedikit itu. Yang tu dikata. Tapi dalam bab markah peksa, yang tu kena skor yang sebaik-baiknya. Dan yang seterusnya, bila sebut takwa itu adalah isti'dad biyaumir rahil, kita buat persiapan untuk hari kematian kita. Entah hari ini, entah esok, entah lusa, entah tahun depan, entah minggu depan. Yang tu semua Allah rahsiakan. Dan tuan-tuan sidang hadis sekalian, yang keduanya adalah kita melakukan semua pekerjaan kita itu ikhlas kepada Allah SWT. Yang inilah kita berjanji dengan Allah setiap kali kita semayang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala semayangku, ibadatku, hidupku, matiku, semuanya kerana Allah. Sebab itulah kita semayang pun niat kita kerana Allah. Kita puasa Ramadan itu pun niat kerana Allah. Selalu kita yang baru saja balik menunaikan fatwa haji, dia berniat ihram itu pun dulu semuanya kerana Allah. Dia berzakat pun kerana Allah. Maka itulah artinya keikhlasan. Bila nak mendetailkan lagi makna keikhlasan, kita ambil apa yang disebut oleh Ibnu Hazmin. Ibnu Hazmin menyebut apa itu ikhlas. Ikhlas itu dia kata adalah surah Ikhlas itu sendiri. Surah Ikhlas ni tuan-tuan ada 4 ayat. 4 ayat. Namanya surah Ikhlas, dia ada 4 ayat. Qul Allahu ahad, kata Allah itu satu. Allahus samad, Allah tempat kita mohon bantuan pertolongan. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada Tuhan yang boleh kita samakan dengan Tuhan yang satu itu. 4 ayat tuan-tuan, tidak ada pun menyebut ikhlas di dalamnya. Walaupun namanya surah Ikhlas, maka itulah ikhlas.
Ya, ini bermakna tuan-tuan, kalau saya beri jam ke Masjid An-Naim, tulis dekat cermin jam tu sumbangan Hazaruddin bin Baharudin. Tak ikhlas beri jam tu tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab tulis sumbangan dia. Ya, dah dijadi polemik oleh jemaah tuan-tuan. Jemaah ini kata kena apalah kecil sangat jam tu. Ya, yang jemaah kedua kata lah sebanyak-banyak jenama jam. Ya, Orient dia beli kan pun tak beli Rolex. Ya. Yang ketiga kata la ilaha illallah, nak pakai kanta pun nampak jarum jam. Ya, jadi akhir semua tak kosong sembahyang tuan-tuan. Ya, jadi oleh itu perlu beri tak Facebook pun tak. Ya, beri kursi tak payahlah tulis kat kursi itu sumbangan Hazaruddin bin Baharudin, tak perlu tuan-tuan. Maka itulah makna ikhlas. Ya, bila orang beri teka-teki dengan kita tuan-tuan, apakah lagu hari raya yang paling ikhlas? Ya, jadi jawapannya sudah tentu. Ya, lagu yang dikumandangkan oleh Allahyarham Datuk Sudirman Haji Hassan, Balik Kampung. Ya, lagu tu tuan-tuan tak ada bersuara raya. Ya, tapi masa kita PKP 2 kali tuan-tuan, 2 kali mohon kita tuan-tuan, balik kampung, balik kampung. Anak kita tak boleh balik ke tuan-tuan tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan, itulah ikhlasnya lagu itu, sehingga kan dia terjemah dalam bahasa Tamil, dia terjemahkan dalam bahasa dalam bahasa Mandarin. Gaya Pohon Pancai ni tuan-tuan ada mesti bahasa Cina tuan-tuan. Ya, lepas tu masa di Bali dulu, ya, ada dalam versi Tamil. Ya, lepas tu 25 Disember tu versi bahasa Inggeris. Yang tak jumpa lagi tuan-tuan, versi bahasa Arab. Ya, sebab orang Arab dia banyak meniru kita. Ya, keluarga Malaysia tuan-tuan, dia kata Usratul Saudi, Mesir pun kata Usratul Mas. Ya, keluarga Mesir. Ya, bila tanya Habib Ibrahim Haji ni, dia kata aku semi Malaysia, kata Habib Ibrahim Malaysia ada tuan-tuan. Ya, jadi laku pasaran tuan-tuan. Ya, jadi keluarga Malaysia sekarang ni, Saudi berguna keluarga Saudi, Mesir berguna keluarga Mesir. Ya, jadi tuan-tuan sekalian, jadi agaknya itulah ikhlasnya lagu Sudirman itu. Jadi balik kepada cerita ni. Ya, seterusnya tuan-tuan, yang ketiga, sedaya amalan kita ni naklah disandarkan kepada amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, jadi yang dipanggil sebagai sunnah. Apa makna sunnah? Sunnah ialah terangkum dalam 3 komponen. Yang pertamanya qaul Nabi, perkataan Nabi. Ya, kita baca semua hadis-hadis Nabi Sunnah Sitah itu. Yang paling ringkih tuan-tuan, kita baca kitab Imam Nawawi. Ya, hadis 40 mata arba'in itu. Itu pun kita dah dapatlah dikatakan kita mengambil qaul Nabi, perkataan Nabi. Yang keduanya perbuatan Nabi. Bila Nabi sebut sallu kama ra'aytum usalli, semayanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Kita follow ikut sembahyang cara Nabi. Maka itulah yang dikatakan kita berinteraksi dengan sunnah Nabi. Dan yang ketiga dia takrir. Takrir ni Nabi tak kata pun boleh, tak kata pun tak boleh. Ya, Nabi diamkan as-sukut alamatul redha. Cuma sebagaimana berlaku dalam perang Tabuk, tentera Islam kehabisan makanan, tak ada benda nak makan. Ya, organisation yang dibawa daripada Madinah semua telah dimakan oleh para sahabat. Tiba-tiba melintas bewak padang pasir, dia panggil Tok. Ya, para sahabat kejar-kejar dapat tangkap, lalu sebelum lalu dimakan. Rasulullah tengok para sahabat makan Tok. Rasulullah tak kata pun Tok itu haram, tak kata pun Tok itu halal. Jadi sehingga hari ini tuan-tuan, Tok boleh kita makan. Cuma berhati-hati jalan raya. Tok yang dijual di pasar malam, yang dijual di pasar Pamar tuan-tuan, rasa-rasanya bukan Tok tuan-tuan, ya, itu bewak siap. Ya, yang dibuat hati jalan raya tuan-tuan, ya. Tok kepala dengan ekor tu dia selari tu, itu Tok. Tapi kalau tuan-tuan ya, depap dia perut dia tuan-tuan, merening perut dia tuan-tuan, yang tu kemungkinan ada sesuatu kita pergi ke Songkla, pergi ke Hanyai, pergi ke Kotani, tangkap isi dan bunyi, bawa balik ke sini tuan-tuan, ya, jual seekor RM200. Ya, balik-balik kita pun belilah seekor RM200. Tak kira lah. Yang penting dia, orang kata khasiat Tok di mana? Kita buat sup malam tu tuan-tuan, tak tidur sampai pagi tuan-tuan. Ya, panas di luar biasa tuan-tuan, ya. Jadi yang tu berhati-hati. Jadi tuan-tuan, itulah nak ceritakan kepada kita. Jadi dalam konteks berhijrah ini, kita terus berhijrah. Ya, jadi tuan-tuan, solat tuan-tuan, ya, rakyat Mesir. Ya, rakyat Mesir yang berhijrah daripada Mesir pergi bermain bola sepak di Liverpool. Sekarang ni Liverpool bayar dia tuan-tuan, dia demand juga. Ya, dia kata akan datang ni, dia performa dia dah turun, dia minta gaji dia 1 point berapa ya, juta sterling tuan-tuan, ya. Sterling ni maksudnya convert 5 dengan duit ringgit kita. Ya, Masya Allah tuan-tuan dan sekalian, ya.
dia baru-baru ni ada berlaku pengeboman di Mesir, bangunan habis dibom oleh ekstremis di Mesir, dia support hospital-hospital yang memerlukan bantuan, dia berikan bantuan. Hasil daripada hijrah kita tadi. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, orang berhijrah ini Allah jadikan seperti mana yang dikatakan oleh Ustaz Murad tadi dengan ayat Allah dan ayat surah Al-Baqarah ayat 128 218 begitu, ayat 218 bahawasanya Allah jadikan orang yang berhijrah ini akan diberikan murahaman katsira, dan ayat lain akan diberikan beberapa pintu rezeki yang tak diduga-duga. Ada orang Terengganu tuan-tuan, dia berhijrah ke Johannesburg di Afrika Selatan. Di Terengganu ni tuan-tuan, dia tak kelintas pun untuk ikat batu permata untuk dijadikan souvenir, untuk jadikan bunga hiasan. Sampai di sana dia boleh tuan-tuan, dia dapat idea itu, jadi jutawan dia tuan-tuan. Asal pun berhijrah daripada Terengganu pergi ke Johannesburg. Saya tuan-tuan 2015 terlibat dalam tim untuk MS-17 di Belanda tuan-tuan, duduk di dan tempat juga lah pergi melawat Rotterdam, pergi melawat Amsterdam. Banyak orang Melayu kita yang berhijrah ke sana tuan-tuan, semuanya mereka berjaya dalam arti kata kehidupan mereka di Belanda. Maksudnya mereka tidak merempat, mereka tidak minta sedekah, tapi mereka boleh survive macam mana daripada Terengganu. Jadi banyak tuan-tuan, hasil daripada hijrah ini sebenarnya Allah menghasilkan kejayaan dan Allah menghasilkan. Sebab itulah kalau kita tengok hari ini pun hijrah tuan-tuan dalam konteks jihad berterusan dan niat, insyaAllah kalau kita berniat berazam hari ini lebih baik daripada hari semalam, maka itulah yang terbaik. Kalau seandainya hari ini maintain di macam hari semalam, itu termasuk dalam golongan orang yang terpedaya. Kalau hari ini lebih teruk daripada hari semalam, tahun ini lebih teruk daripada tahun lepas, maka itu adalah golongan orang yang binasa. Jadi tuan-tuan, kita ambil dalam kategori yang pertama, tahun ini lebih baik daripada tahun lepas, hari ini lebih baik daripada semalam, minggu ini lebih baik daripada minggu lepas, bulan ini lebih baik daripada bulan lepas. InsyaAllah kita akan mencapai kejayaan falah di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kita doakan setiap kali sembahyang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami orang yang berjaya di dunia, dalam masa yang sama berjaya di akhirat. Jadi sekadar itu saja, dan lebih 10 minit saya rasa. Jadi ini susah je dah. Ustaz ni bila pegang mikrofon tuan-tuan, payah nak berhenti. Jadi Ustaz Murad dia lebih warning sikit lah. Cari kertas dan apa kata masa dah. Jadi sekarang itu saja, saya beri peluang untuk Ustaz Jamali bercerita sebab dia tak menjawab. Dia beri cerita macam Wallahualam untuk persidangan kita. Terima kasih bagi Ustaz. Jadi kita Ustaz sebagai hamba Allah ni, kita sekarang tengah melalui proses penghijrahan. Daripada hijrah daripada roh, kita telah terhijrah ke alam rahim, roh yang kedua tadi. Dan roh yang ketiga yang sekarang telah kita, yang ketiga adalah roh yang kita alami sekarang ini, iaitu ranjau. Semestinya Ustaz sebagai hamba Allah, dalam kehidupan di dunia dah banyak cabaran, dalam kehidupan dunia dah banyak ujian, yang mana dengan keimanan dan ketakwaan kita yang Ustaz sebut tadi, itulah yang melayakkan kita sama ada kita lepas ataupun tidak, lepas di syurga Allah ataupun kita tersekat di skala 6 di neraka Allah, na'udzubillah. Jadi kita ke panel kita yang seterusnya yang bahagia, Sahibul Samaha Tuan Haji Jamali bin Muhammad Adnan, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan. 3 sekali negeri saya satu Lumpur, Wilayah Persekutuan dan Labuan. Jadi tak ada masalah Ustaz. Jadi bila datang Melaka ni, Ustaz kena bagi hukum sikit supaya orang Tunggal ni fahamkan orang ni memang setakat Ustaz nak ceramah sampai pukul 10 tak ada masalah Ustaz. Memang mantap. Jadi Ustaz, kalau kita tengok daripada peristiwa hijrah Nabi SAW, Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan akhirnya Nabi SAW mendapat kejayaan yang cukup hebat di Madinah. Sebab apa? Orang Madinah ramai yang memeluk agama Islam, ramai yang menerima dakwah Nabi SAW. Berbeza ketika Nabi berada di Mekah. Jadi Ustaz, boleh Ustaz kaitkan bahawasanya dengan penghijrahan itu, baik kita hijrah dari sudut hati kita, hijrah dari peperangan kita, pastinya Allah akan memberikan kejayaan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang dihormati saudara moderator Ustaz Mulan, sahabat ahli panel pada malam ini Tuan Haji Hazaruddin, saya bersama Tuan Haji Hazaruddin Bahrudin, khususnya kepada pengurusi Masjid An-Naim Datuk Fatona Haji Ahmad, seluruh ahli jabatan kuasa Masjid An-Naim dan sidang jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya kita terpilih pada malam ini untuk hadir di Dewan Solat Masjid An-Naim pada malam yang penuh dengan barakah, malam tanggal 22 Muharram 1444 Hijrah. Apalagi yang kita nak bincangkan sepanjang malam ini, lebih kurang 1 jam, 1 jam setengah nanti, berkaitan peristiwa hijrah yang berlaku kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat satu masa seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu. Apabila dia bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi di masjid lepas daripada solat fardu, Sayyidina Thauban ini menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandang lain macam, tengok kamai, ya, sehingga menghairankan Nabi. Lalu Nabi bertanya kepadanya, kenapa wahai Thauban, kenapa tengok saya macam tu? Ya, kenapa tatap wajah saya macam tak pernah jumpa? Ya Rasulullah, ya, di akhirat nanti sudah pasti kamu akan masuk dalam syurga. Ya, kamu seorang Nabi, seorang Rasul yang maksum, yang terpelihara daripada dosa dan maksiat, ketua kepada segala Nabi-Nabi dan Rasul. Tempat kamu di dalam syurga, penghulu di dalam syurga. Aku ni tak tahu lagi. Boleh jadi kerana dosa yang banyak, maksiat yang banyak aku lakukan, menyebabkan aku dicampak dalam neraka. Kalau ada pun di syurga, mungkin di akhir, di penghujungnya nanti. Apa jawab Nabi SAW? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang kasih kepada aku, siapa yang sayang kepada aku, maka dia pasti akan bersama-samaku di dalam syurga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini, ya, nak mendengar peristiwa hijrah untuk kesekian kalinya. Boleh jadi kalau kita hidup umur kita 55 macam saya, boleh jadi lebih daripada 50 kali kita mendengar ceramah hijrah, ceramah Maulidur Rasul, ceramah Isra dan Mi'raj. Sudah pasti tidak lain dan tidak bukan kerana sayang kita, cinta kita, kasih kita, ya, yang mendorong kita datang pada malam ini. Tinggalkan maharaja lawak di rumah, tinggalkan TV kita, tinggalkan tepi, tinggalkan minum di warung, di kedai kopi dan sebagainya, semata-mata untuk kita mengimbas kembali jasa dan pengorbanan Nabi SAW. Saya datang jauh daripada pejabat tadi pukul 4 petang. Ya, jarak ke sini 126 km, sejam setengah. Rupanya saya nak dipertemukan dengan bakal-bakal ahli syurga di Durian Tunggal ini, di Masjid An-Naim ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'." Yang bermaksud, sesiapa yang berhijrah di jalan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, iaitu bagi menegakkan dan menyebarkan agama Islam, Allah Ta'ala janji 2 perkara kepadanya. Pertama, tempat hijrah itu banyak, dan yang keduanya rezekinya makmur. Orang yang hijrah, ya, jangan bimbang. Allah Ta'ala janjikan, asalkan niat kita kerana Allah, kerana Rasul, kerana nak menegakkan, menyebarkan Islam, Allah Ta'ala janji tempat hijrah itu banyak. Boleh jadi di Melaka, boleh jadi di Labuan, boleh jadi di Singapura,
Ya, yang keduanya rezekinya makmur, dia akan mendapat kejayaan dan kekayaan. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Apabila Nabi dilantik menjadi Rasul, turunnya ayat dalam surah Al-Alaq, ya, Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Ya, Nabi dilantik sebagai Rasul, umurnya 40 tahun. Yang beriman kepada Allah, yang memeluk Islam hanya 3 orang sahaja. Istrinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, sahabat karibnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan sepupunya yang masih kanak-kanak Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Apabila Islam ini Allah Ta'ala perintahkan disebarkan secara terus terang. Setelah melalui tempoh 2 tahun setengah, Islam secara rahsia. Wa anzir ashiratakal akrabin, hendaklah kamu sampaikan peringatan ini kepada keluarga kamu yang terdekat. Islam disebarkan secara luas. Ramai juga yang menerima Islam. Ya. Akhirnya kerana berlakunya penentangan, penyiksaan, dihalau keluar dan sebagainya, dizalimi, Nabi perintahkan para sahabat berjumlah lebih kurang 80 orang berhijrah ke bumi Habsyah yang hari ini disebut Somalia di Afrika. Kenapa hijrah ke Habsyah? Kerana rajanya bernama Najasyi ini beriman kepada Allah. Dia tidak Islam, dia ahli kitab. Dia membaca kitab Injil, yang di dalam kitab tersebut menceritakan kisah bahawa nanti di akhir zaman akan turun seorang Rasul yang namanya Ahmad, namanya Muhammad, iaitu Nabi SAW. Ya, 80 orang, 3 orang, 80 orang. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, umat Islam tidak ramai, lebih kurang 150 orang yang datang muhajirin daripada Mekah dan penduduk asal di kota Madinah, golongan Ansar. 150 orang. Tetapi mereka berjaya membina sebuah negara yang mana rakyatnya bukan sekadar orang Islam, orang bukan Islam, penduduk asal kota Madinah, orang-orang Yahudi. Ya, Nabi memerintah tuan dengan adil, ya, dan ya, daripada satu hijrah 150 orang. Apabila Nabi wafat 10 tahun kemudian, Nabi berhijrah, umur Nabi 53 tahun. Nabi wafat 10 tahun kemudian, maaf tuan-tuan sekalian, Nabi wafat umur 63 tahun. Bilangan umat Islam bertambah begitu ramai, begitu drastik pertambahan. Apabila Nabi mengerjakan Hajjatul Wada, haji yang terakhir, berapa ramai yang peserta Nabi mengerjakan haji tersebut? 124,000 orang. 3 orang, 80 orang, 150 orang. Dalam masa 10 tahun, 124,000 orang. Sebab itu pada tahun 1985 dilancarkan satu buku di London oleh seorang penulis bernama Michael H. Hart. Michael H. Hart ni bukan Islam, dia Yahudi, pensyarah di Maryland University di Amerika. Dia pernah bekerja di National Aerospace, NASA di Amerika. Ya, dia karang satu buku dengan kajian selama 25 tahun. Ya, manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah, bermula Nabi Adam sampailah ke zaman moden. Ada orang politik namanya George Washington, ada namanya Napoleon Bonaparte, ada saintis yang mencipta lampu meteor, Thomas Alva Edison. Termasuk di dalam 100 tersebut mencipta formula atom nuklear, Albert Einstein, EMC². Tetapi dia mengejutkan seluruh dunia bila dia memilih baginda Nabi SAW sebagai manusia yang paling berpengaruh, kedudukan ranking pertama daripada 100 orang. Orang mempertikaikan, kenapa pilih Muhammad? Apa jasa Muhammad? Apa sumbangan Muhammad? Dia kata ada 3 paling kurang. Pertama, Nabi Muhammad SAW
tidak pernah sama sekali terlibat dengan skandal sosial. Orang lain terlibat dengan zina, orang lain terlibat dengan mabuk minum, orang lain terlibat dengan rasuah, orang lain terlibat dengan penyelewengan kuasa. Nabi track recordnya tidak pernah langsung terlibat dengan perkara-perkara yang tidak berintegriti tersebut. Sebab itu bila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, macam mana akhlak Nabi, macam mana perangai Nabi, dengan yakinnya Sayyidatina Aisyah menyebut kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Seluruh apa yang terkandung dalam Al-Quran itulah akhlak Nabi. Al-Quran menceritakan suami yang baik, Nabi lah suami yang terbaik. Al-Quran menceritakan tentang jual beli tanpa riba, peniaga yang akan dihimpunkan pada hari akhirat, yang mereka ini jujur, Nabi lah peniaga paling jujur. Al-Quran menceritakan tentang kisah negarawan ataupun kisah pemimpin-pemimpin yang amanah bertanggungjawab, Nabi SAW. Sebab itu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah manusia yang terbaik. Kenapa dipilih manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah? Kerana akhlaknya cukup baik. Orang Arab kenal Nabi Muhammad lebih daripada mereka mengenali anak-anak mereka. Kerana apa? Harumnya, bau, wanginya Rasulullah, kerana akhlak yang mulia tersebut. Berlaku perebutan apabila nak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya yang asal. Kaum-kaum ketua kabilah ini berebut sampai peringkat mereka nak berbunuh-bunuhan, menumpahkan darah, berebut nak letakkan Hajar Aswad. Dan akhirnya ada orang yang cerdik di kalangan yang bodoh tersebut, dia kata apa? Kita bagi orang yang mula-mula masuk Masjidil Haram, dialah orang yang paling layak berhak meletakkan Hajar Aswad di tempat. Allah Ta'ala takdirkan Nabi SAW, dialah yang mula-mula masuk ke Masjidil Haram. Lalu dia, yakni Nabi SAW, meletakkannya di tempatnya yang asal. Yang kedua, saudara sekalian, kenapa Nabi Muhammad dipilih sebagai manusia paling berpengaruh? Nabi Muhammad, kata Michael H. dia bukan sekadar pemimpin agama. Nabi Muhammad pemimpin dunia. Nabi Muhammad pemimpin agama, sebagai Nabi, sebagai Rasul, berjaya tuan-tuan sekalian membawa Islam ke seluruh dunia. Kalau Islam itu sekadar semayang, puasa, zakat, haji, Allah Ta'ala tak suruh pindah ke Madinah, Allah Ta'ala tak suruh hijrah ke Madinah. Cukup ayat kewajipan puasa, semayang, haji semua sekali turun di Mekah. Kenapa sebenarnya saudara sekalian? Tidak lain dan tidak bukan, Islam ini ada dua komponen. Satu, Islam sebagai ad-din, cara hidup, daripada akidahnya, syariahnya, akhlak dan sebagainya. Yang keduanya, Islam sebagai ad-daulah, Islam sebagai kerajaan, Islam sebagai kepimpinan, Islam sebagai pemerintahan. Di zaman Mekah, Islam tak boleh disebarkan di luar Mekah. Islam hanya disebarkan di kalangan penduduk Mekah yang ramai tolak Islam. Bila Nabi berpindah hijrah ke Madinah, Nabi menggunakan kuasanya sebagai pemimpin negara berdaulat Madinah, tulis surat, hantar utusan kepada pemimpin-pemimpin, ketua-ketua kabilah, raja-raja di sekeliling semenanjung tanah Arab, menyeru mereka kepada Islam. Sebab itu kata Michael H. agama yang betul semakin lama semakin ramai orang ikut dia. Agama yang sesat semakin lama semakin berkurangan. Malah kalau mati pengasas pemimpinnya, mati ajaran tersebut. Mula 8 orang, kemudiannya 3 orang, kemudiannya 80 orang, 150 orang. Nabi wafat 124,000 orang. Ketika mana buku ini dilancarkan di London 85, bilangan umat Islam di seluruh dunia 2 bilion daripada lebih 5 bilion penduduk dunia. Tidak lain dan tidak bukan kejayaan Nabi sebagai bukan sekadar pemimpin agama, pemimpin dunia.
Nabi menyertai peperangan daripada tempoh 10 tahun tersebut, 53 sampai wafat 63, 67 kali peperangan. Yang Nabi jadi ketuanya 24 kali Nabi jadi ketua, memimpin, bukan di belakang. Kita tengok cerita Mak Kilap. Moderator tengok cerita Mak Kilap. Ya. Saya tengok 2 kali tuan-tuan. Ya, tak puas hati kali pertama, tengok lagi kali kedua. Ya. Captain Shears tuan-tuan sekalian. Ya. Bila dia rasa tak boleh menang tuan-tuan sekalian, dia cabut naik kudanya, dia lari tinggalkan. Nabi tidak pernah tinggalkan medan peperangan. Dalam perang Uhud tuan-tuan sekalian, Nabi terjatuh dalam gaung sehingga menyebabkan giginya berdarah. Disebar, diviralkan berita bahawa Muhammad telah pun mati. Sebenarnya Muhammad masih hidup. Sebab itu saudara sekalian, boleh sahaja Allah Ta'ala menjalankan Nabi daripada Mekah ke Madinah, naik burak sahaja. Sama dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sekelip mata sampai Madinah, tak ada masalah. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala nak mengajar kita, dalam hijrah ini mesti dirancang dengan baik. Hijrah tak boleh sembrono, hijrah tak boleh tuan-tuan sekalian kita buat main-main. Sebab itu Nabi berhijrah bukan pada malam Nabi keluar daripada rumah. Rumah Nabi tuan-tuan sekalian dikepung 100 pemuda Quraisy. Mereka mengepung rumah Nabi. By hook or by crook, Muhammad mereka akan tangkap, hidup atau mati. Nabi SAW dipelihara oleh Allah. Malam Jumaat Nabi membaca di antaranya ayat dalam surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi baca tuan-tuan sekalian ayat ini, Nabi hembuskan kepada mereka, seorang tak ada seorang pun terjatuh. Semuanya tertidur tuan-tuan sekalian. InsyaAllah malam ni saya balik dengan kawan saya baca ayat ni, insyaAllah 150 km sejam pun tak pun TGS tak nampak. Baca waja'alna ni tuan-tuan sekalian. Nabi keluar daripada rumah tuan-tuan sekalian. Nabi tak terus pergi Madinah, melainkan Nabi berlindung 3 hari 3 malam di Gua Zur untuk merancang strategi. Sebab itu Sayyidina Osman menyebut, kebatilan yang dirancang dengan baik akan dapat kalahkan kebaikan tapi tak ada perancangan. Mas Kago di Pulau Pinang dirompak menyebabkan kerugian 50 juta lebih 20 tahun yang lalu. Polis beritahu bahawa nak mencuri, merompak Mas Kago ini bukan bangsal tuan-tuan, kilang. Ada passwordnya, ada guardnya, ada CCTV-nya, ada segala-gala ciri keselamatan. Paling kurang kata polis 6 bulan mereka merancang, dan akhirnya berjaya curi dan berjaya dibawa keluar dalam masa 2 hari sahaja. Kejahatan, jenayah, tapi dirancang dengan baik, well organized, berjaya mengalahkan kebaikan, tapi tak ada perancangan. Antara perancangan Nabi tuan-tuan, Nabi minta anak Sayyidina Abu Bakar bernama Abdullah bin Abu Bakar. Apa peranannya? Menjadi perisik, intelijen. Siangnya duduk bersama dengan orang-orang Mekah, pasang telinga apa perancangan mereka nak tangkap Nabi. Yang pada masa itu diiklankan, siapa dapat tangkap Muhammad hidup mati, balasannya 100 ekor unta. Masjid Az-Zahariyah section 18 Shah Alam 20 tahun yang lalu buat korban seekor unta. Harganya masa itu RM8,000. Hari ini saya yakin nilainya mungkin sekali ganda. Kali 100 ekor, hampir sejuta nilainya. Jadi Abdullah Abu Bakar pasang telinga, malam cerita dengan Nabi, cerita dengan ayahnya, supaya dapat rancang pergi ke Madinah dengan selamat. Nabi minta kepada anak Sayyidina Abu Bakar yang perempuan yang bernama Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Apa kerjanya? Dia mengandung pada masa itu. Kandungannya tuan-tuan sekalian syarat mengandung, umurnya 8 tahun lebih. Dan dibawa tuan-tuan makanan ikat di perutnya. Melepasi beberapa sekatan jalan roblok oleh musyrikin Mekah sampai ke Gua Zur.
naik ke atas tuan-tuan, naik bukit sampai bagi pada ayah. Kita yang pergi umrah, pergi haji sampai tak naik busur, sampai Ustaz kat bawah. Kenapa tak sampai di atas? Itulah Ustaz, sampai kat bawah tu penjual-penjual apa ni tasbih, penjual-penjual apa ni ajwa tu pandai cakap Melayu pula Ustaz. Orang petani rupa-rupanya. Ke situlah jawabnya, tak naik pun ke atas. Ya. Ini peranan anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Nabi minta seorang Yahudi, bukan Islam, Abdullah Uraiqin, apa kerjanya? Ya, dia cari jalan yang shortcut untuk sampai ke Madinah yang tidak pernah dilalui oleh orang lain, dan 3 hari kemudian Nabi selamat sampai di Madinah. Ya, sebab itu perancangan dalam kerja-kerja kehidupan kita cukup penting. Masjid An-Naim nak mengadakan majlis pada malam ini rancang, saya rasa mungkin lebih 2-3 bulan lepas raya hari itu. Ya, siapa nak dijemput dengan kerjasama pihak Jabatan Mufti misalnya. Apa makanan nak disediakan malam ini? Ya, ikan bakar ke ataupun apa ni, asam pedas. Ya, ke western ke tuan-tuan sekarang. Semua dirancang. Kerana inilah sunnah Nabi untuk mendapat kejayaan. Dan yang ketiganya kata Michael H. Hart, kenapa pilih Rasulullah manusia paling berpengaruh? Kerana Nabi berjaya mengeluarkan orang Madinah yang orang Mekah, musyrikin Mekah, jahiliyah yang paling hina, bunuh anak perempuan, sentiasa berbunuh-bunuhan, minum arak tuan-tuan sekalian, menjadi bangsa yang paling mulia di atas muka bumi bila mereka berpegang dengan Islam. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, marilah kita sama-sama berhijrah menuju kejayaan. Sebagai penutupnya, bermula juga dengan hijrah dalam kita. Satu hari seorang sahabat bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Dia mengadu kepada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi ini, dia tak tenang, hati tak tentram. Orang muda kata ini apa dia, jiwa kacau. Ya? Jadi macam mana nak buat, nak tenang hati, nak tentram jiwa? Pertama, pergilah ke tempat di mana dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nescaya hati kamu tenang. Di mana dibacakan ayat-ayat Al-Quran, alhamdulillah. Saya sampai tadi tuan-tuan sebelum masuknya waktu maghrib, pasang tuan-tuan sekalian bacaan Al-Quran. Memanggil-manggil jiran-jiran supaya datang untuk datang ke rumah Allah. Maka kita akan rasa tenang. Allah Ta'ala menyebut, Nabi menyebut dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, nescaya dia akan datang nanti pada hari kiamat memberi syafaat kepada kamu. Satu masa sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia menggali tanah tanpa menyedari tanah yang digali itu adalah kubur. Ya, kubur kita tuan-tuan di Duran Tunggal ni nampak daripada jauh. Ada dia punya signboardnya tanah perkuburan Islam. Ada nampak tuan-tuan sekalian batu nisan. Di Mekah Madinah tak macam tu, kadang-kadang batu sahaja. Bila dia gali tanah, rupa-rupanya kubur. Dan bila dia lihat ke dalamnya, seorang lelaki sedang membaca surah Al-Mulk sampai habis 30 ayat, sampai khatam. Lalu dia lagi bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, apa maksudnya? Nabi menyebut, surah Al-Mulk ini iyal mani'ah, iyal munjiyah, tunjihi min azabil qabr, tunjihi min azabil qabr. Surah Al-Mulk ini penyelamat, pendimbing dan menyelamatkan manusia yang membacanya daripada azab kubur. Itu yang telah diberi oleh Allah Ta'ala diskaun tuan-tuan sekalian umur ini. Berlakunya 2 minit lagi Ustaz. Berlakunya PKP tuan-tuan sekalian, sebelum itu COVID-19 tuan-tuan sekalian, berapa ramai yang mati? Lebih 40,000 orang. Saya pernah kena tuan-tuan sekalian kuarantin 10 hari, alhamdulillah hidup lagi. Dan saya yakin semua orang pernah kena ni tuan-tuan sekalian. Tak kira hidup, tak kira dia mati tua ataupun mati. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, ada orang mempertikaikan, alah Ustaz, sunat je baca Quran, sunat, surah Al-Mulk sunat, duha sunat. Jadikan yang sunat itu sebagai wajib. Wajib pada diri kita supaya kita berdisiplin melakukan.
apalagi yang disebut rumah kata pergi, kubur kata mari, ya, jadikan yang sunat itu wajib. Mudah-mudahan inilah bekalan yang kita bawa nanti. Yang keduanya, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, nak cari ketenangan, hadirlah majlis ilmu yang datang pada malam ini. Bukan sekadar, ya, 500 orang di hadapan saya ini, tapi penuh dalam dewan solat ini sampai ke arasy para malaikat menulis, ya, inilah calon-calon ahli syurga. Mohon pada Allah ampunkan dosa mereka. Malah ikan di lautan semuanya mendoakan kebaikan, rahmat, kesejahteraan kepada mereka yang hadir majlis ilmu. Sibuk macam mana pun kita, tuan-tuan sekalian, ya, masuk saja maghrib, datang ke masjid, kuliah disampaikan, dengar tuan-tuan, 10 perkara, dapat 1-2 pun tak apa. Tak lalat kita nak duduk depan, sandarlah ke dinding. Maaf tuan-tuan yang sandar kiri. Ya. Harta itu pun tuan-tuan dicantik sebagai kebaikan ahli syurga. Dan yang ketiganya, bangunlah malam. Bangun bukan sekadar nak tengok Muhammad Salah Liverpool lawan Manchester City yang menang 3-1 baru-baru ni. Bangun malam untuk kita bermunajat, mohon ampun. Kenapa tak tenang, jiwa kacau? Sebab dosa banyak. Jadi paksa diri kita, tuan-tuan sekalian, minta pada Allah ampunkan dosa kita. Sekali baik jadi ahli masjid, kaki surau, kaki kuliah. Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu tak tenang juga, dah baca Quran, dah dengar kuliah ilmu, dah bangun malam bermunajat, solat tahajud dan sebagainya, tak tenang juga, minta pada Allah gantikan hati yang baru, kerana hati kamu telah pun rosak. Wallahu a'lam. Itu saja setakat ini. Supaya kita menjadi sebagai satu panduan, sebagai satu guideline lah, kata orang tunggal, untuk kita ada dapat pilih. Ada orang ustaz, dia nak berhijrah tapi dia ambil apa yang mudah aja, bagi dia itulah hijrah. Okey, boleh kupas sikit, silakan. Dia terakhir ustaz, 5 minit. 5 minit. Kita pegang ni, dia tepuk tangan 5 minit, ya. Dia tuan-tuan pada sekalian, ya, bila kita berhijrah ni solat tentunya tak dapat tidak, dia mesti berlandaskan kepada ilmu. Jadi sebab itulah ilmu merupakan keparduan kepada semua individu muslim. Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Belajar itu adalah merupakan fardu kepada lelaki maupun perempuan. Sebab itulah tuan-tuan sidang hadis sekalian, apabila Sa'ad bin Abi Waqqas dihantar ke China, Sa'ad bin Abi Waqqas dibawa 3 benda ke balik semula ke Madinah. Yang pertama dia bawa kertas, yang kedua dia bawa sutra, yang ketiga dia bawa tembikar. Pada masa itu teknologi di Madinah tidak ada lagi teknologi tersebut. Kain yang ditenun di Madinah pada masa itu, seperti mana kita melihat peninggalan jubah yang dipakai oleh Nabi SAW, itulah teknologi yang paling canggih ketika itu. Bagaikan kain buni, itulah nilainya. Tiba-tiba di China dah pandai tenun sutra. Kemudiannya ketika mana Quran ditulis pada pelbah tamar, ditulis pada kulit-kulit binatang, ketika itu China dah pandai buat kertas. Dan begitu juga, ya, pada masa itu air nak minum dibuat daripada kulit binatang, dijadikan berjana untuk diisikan air dalamnya. Di China pada masa itu dah pandai buat tembikar daripada tanah liat dan dihiaskan, ya, dengan begitu cantik. Dan sebab itulah ada orang mengatakan hadis talabul ilm hatta fi sin, belajar kamu sampai di China itu merupakan hadis maudhu'. Tapi kalau kita melihat pada ulumul hadis yang berlaku pada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang itu yang dipolemikkan oleh kebanyakan muhaddisin, oleh ahli hadis, ya, bahawasanya apa yang berlaku pada Sa'ad bin Abi Waqqas, bahawa 3 benda itu adalah menunjukkan kepada begitu tingginya ilmu di negeri China pada masa itu. Sebab itulah tuan-tuan dan sekalian, kita di Melaka ni banyak kesan daripada ilmu yang diberikan oleh China. Salah satu daripada ialah masjid-masjid kita di Melaka ni semuanya bercirikan masjid-masjid di Sian. Kalau kita pergi ke China, di Beijing, reka bentuknya bagaikan reka bentuk masjid kita di Melaka. Sebab itu masjid Kapulu itulah masjid yang pertama kalau mengikut rezim, ya. Dan kita tengok reka bentuknya adalah reka bentuk, ya, daripada China. Jadi bila sebut hijrah ni juga
kita kena berhijrah ikut Nabi SAW. Kerana itulah merupakan kejayaan kepada kita. Saya nak quote apa yang disebutkan oleh Ustaz Jamali tadi. Michael Ashhad, dia tulis dalam buku dia The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 kedudukan manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah. Daripada 100 manusia, dia letakkan Nabi kita yang pertama. Ini cukup memerajatkan macam mana orang Yahudi boleh pilih Nabi kita orang pertama. Ya, saya quote apa Michael Ashhad sebut. Ya, my choice to Muhammad to lead of the most influential person in history was a surprise to some readers and might be questioned by others. But it was parliament in history. It was simply successful on the both of the religious and the secular levels. Ya, oleh kerana orang dua tingkat ni semua mata biru belaka, jadi kita bawakan teks dia dalam bahasa orang dua tunggal. Jadi my choose for Muhammad, dia kata saya memilih orang yang Muhammad ini to lead, untuk mendahului of the most influential person in history, mendahului senarai 100 orang yang berpengaruh dalam sejarah. We was sampai successful. Mungkin dia kata memerajatkan surprise some readers, mungkin memerajatkan setengah pembaca, and might be questioned by others. Dan mungkin juga akan mempersoalkan kenapa dia pilih Nabi Muhammad ni sedangkan dia agama Yahudi. Dia cerita sebab apa dia pilih. But it was parliamentary history. It was somebody successful on the both of the religious and the secular levels. Saya memilih Muhammad ni, dia kata kerana Muhammad telah berjaya membawa manusia ini berjaya di dunia, dalam masa yang sama berjaya di akhirat. Jadi percayalah tuan-tuan, kalau kita ikut Nabi, kita berjaya di dunia, dalam masa yang sama kita berjaya di akhirat. Saya nak tutupkan ada satu lagi tuan-tuan, George Bernard Shaw. Dia tulis dalam buku dia Unik Islam, Keaslian Islam. Dia kata apa tuan-tuan? I have the conclusion that Muhammad was indeed a great man and a benefactor of mankind. He was writing at the most organizing day. I have the conclusion, saya ada benda dia kata untuk disimpulkan, that Muhammad was indeed, Muhammad ni kalau diperhatikan secara mendalam, a great man. Dia merupakan orang yang cukup hebat. Orang putih ni tuan-tuan, kalau disebut great, tidak ada lebih daripada great. Kalau big boss tu apa tu, tak besar lagi big tu tuan-tuan, sebab ada lagi yang lebih besar lagi. Kalau giant, itu pun tak besar tuan-tuan, ada lagi Tesco, Maidin, yang lebih besar dari giant. Ya, tapi kalau sebut great, yang besar tuan-tuan. Ya. Sebab itu kalau siapa berminat wrestling, tuan-tuan cuba tengok, bila wrestler nak masuk dalam gelanggang, MC kata apa tuan-tuan? Ya, great, dia kata tak payah tengok tuan-tuan. Ya. Confirm yang masuk dalam gelanggang itu memang hard organ badannya tuan-tuan. Ya. Orang putih dia tak buat video kalau dia kata the great, tengok cicak man yang keluar tuan-tuan. Ya. Orang putih tak buat video macam. Jadi disebut Nabi kita ni tuan-tuan, a great man. Sebab itu Great Britain, layak dia disebut Great Britain. Sebab apa? Baru-baru ni tuan-tuan sukakan mobile, ya, 71 negara tuan-tuan berebut pingat. 71 negara dijajah oleh Britain tuan-tuan. Ya. Layak dia disebut sebagai the Great Britain. Ya, sebab oleh kerana dia banyak dagang negara orang. Ya, jadi tuan-tuan sekalian, dia diutuskan untuk menyelesaikan masalah masalah manusia ni ketika mana manusia berada di dalam keadaan berpenyakit. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ini banyak sakit hati, banyak sakit kepala, banyak sakit kaki, banyak sakit badan, banyak sakit tuan-tuan di hidup kita ni. Hati kita sekarang ni tuan-tuan tergugat oleh kerana dengan rancau yang ada di hadapan kita. Jadi percayalah tuan-tuan sekalian, Nabi lah sebagai pengubat kepada segala penyakit yang melanda kita. Kalau kita ikut segala sunnah Nabi, insyaAllah berjaya kita di dunia dan berjaya di akhirat. Terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Haji Fakana Datuk Ahmad sebagai pengurusi yang sanggup bekerjasama dengan Jabatan Mufti Melaka untuk adakan program bermalam ini. Terima kasih kepada Ustaz Murad, kita jemput khas daripada Jahim, dan yang paling terima kasih lagi kepada Ustaz Jamali, yang datangnya 100 berapa tu saya berulang ni Ustaz, tapi saya tak cek pun ya. Tapi yang pentingnya boleh jamak semayang tuan-tuan ya. Jadi boleh jamak semayang Melaka ke Putrajaya. Jadi tuan-tuan sekalian, terima kasih kepada semua, dan insyaAllah kita teruskan program-program bersama ini supaya Masjid An-Naim kena dengan namanya Naim ya, nama syurga tuan-tuan. Ya, jadi sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan ya, semua dia relax di malam ni, bersemangat dia. InsyaAllah asal pun nanti dia ada lepas ini insyaAllah. Jadi sekarang itu tadi tuan-tuan ya, yang penting dia jangan kita jadikan pantun tuan-tuan ya. Buah kepayang juga burung kukur terbang tinggi,
Semayang-semayang juga nombor ekor tetap dibeli. Jadi yang tu tuan-tuan, takbir hijrah kita tuan-tuan. Jadi kalau itulah tuan-tuan, itu akhirnya kalau ada jawapan patah sila dibawa dalam lori, kalau ada silap dan salah AMC sorry. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rombongan yang kedua, pusingan yang kedua ni, saya bersama kita ni, dia dah bahasa orang putih ni. Saya rasa takut kalau kita bagi pusingan yang ketiga ni, dengan saya sudah tak faham dah. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustaz di atas perkongsian dan juga nasihat yang diberikan supaya kita menjadikan penghijrahan kita yang lebih baik itu datangnya daripada sunnah Nabi SAW. Dan kita yang terakhir Ustaz, saya bagi 3 minit. 3 minit sebab dah 2 kali sebab sepedas Ustaz. Bagi saya Ustaz 3 minit saja insya-Allah. Terima kasih kepada tuan moderator muslimin dan muslimat sidang berjamaah sekalian. Dalam keadaan kita merayakan peristiwa hijrah yang berlaku kepada Nabi SAW, dan apakah hikmah di sebalik hijrah itu dalam kehidupan kita hari ini, kita juga kena sentiasa berawas dengan cabaran-cabaran yang berlaku khususnya dalam akidah. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan seorang wanita yang memakai pakaian ihram di hadapan Kaabah, tawaf 7 kali sedangkan dia perempuan. Kita nak tangkap tuan-tuan bila balik 2 hari lepas di KLIA, tapi ditukar haluan turun di bayan pasport kita. Tapi kita yakin nanti dia akan balik semula di PEN di mana dia bertugas di Ampang. Pihak JAIS akan ambil keterangan. Kita sayang pada dia. Mungkin dia tak faham atau mungkin dia sengaja nak menguji kita. Yang kedua, kita dikejutkan dengan awal bulan lepas seorang wanita yang mendakwa dia hafal 15 juzuk Al-Quran. Kita ingat dia nak mengaji tuan-tuan sekalian, memperdengarkan bacaannya yang sedap. Maklumlah 15 juzuk dia hafal, tapi yang dia buat tanggalkan pakaiannya, tinggal pakaian dalam, dan diketawakan oleh peminat-peminat di kelab komedi di Taman Tun Dr. Ismail di Kuala Lumpur tersebut. Kita ingat habis dah. Esok lusanya seorang lelaki di Puchong buat kenyataan dalam media sosial YouTube, dia hina Allah, dia hina Nabi, dia hina orang Melayu, orang Islam. Kita ingat habis dah. Timbul di Kelantan, timbul di Terengganu, timbul di Perak dan sebagainya. Perkara ajaran sesat ini akan berlaku daripada dulu di zaman selepas kewafatan Nabi, orang enggan bayar zakat sampai hari ini, sampai kiamat. Dengan sebab itu, sebagaimana di panel yang pertama tadi, hukumkan penguasaan ilmu. Hikmah Allah Ta'ala turunkan ayat pertama, Iqra, daripada 6,236 ayat. Bukan ayat suruh semayang, ayat pertama. Bukan sebuah ayat berjihad angkat senjata, supaya kita membaca, supaya kita cerdik. Dan bila kita cerdik memilih ini, berilmu ini, kita tidak akan menjadi orang yang mudah terpengaruh. Datanglah ayat bin, datanglah Haji Kahar Rasul Melayu, datanglah Hizbut Tahrir dan sebagainya, kita tidak akan terpengaruh kerana ilmu akidah. Dan inilah juga peranan jawatan kuasa masjid, Tahniah, syabas saya ucapkan, bila kita nak jemput penceramah, pastikan yang bertauliah, kan pendakwa bebas, tauliah pun tak ada, lalu dia bebas sebut apa sahaja. Apa yang disebut antaranya, siapa baca Yasin malam Jumaat, siapa baca tahlil talqin, siapa baca doa awal tahun, akhir tahun, bulan Muharram, dia buat perkara bid'ah, sesat, masuk neraka. Jangan tuan-tuan, ini bukan ahli sunnah. Ahli sunnah mengutamakan perpaduan, persaudaraan. Ahli sunnah dia tidak mengkafirkan orang lain. Ini ahli punah warana tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan sekalian, laporkan kepada pihak berkuasa. Boleh jadi ketika kita makan-makan, ada orang beritahu kita, Ustaz ataupun saya ni semayang tak adalah takbir, tak adalah rukuk sujud, semayang saya niat je, semayang lah tu. Ini ajaran sesat Kasim Ahmad, anti hadis, dia tolak hadis. Semayang dia pun niat je. Cuba suruh dia makan, niat je, kenyang tu. Ini tuan-tuan sekalian, yang sedang berlumba-lumba
untuk menjauhkan kita umat Islam daripada agama, supaya akhirnya nanti bila kita tak buat apa-apa, bila kita diam sahaja, mereka akan menormalisasikan dosa, menormalisasikan perkara maksiat. Alah, tak apa, pergi Mekah, dia perempuan, dia pakai ihram pun tak apa bila kita duduk diam. Ya, tak apalah orang istikam nombor ekor dan sebagainya, kita diam, datang kuasa masjid tak buat apa, akhirnya dia kata dia betul perbuatan dosa yang salah tersebut. Dan inilah hijrah kita dalam tempoh yang cukup panjang, menyedarkan masyarakat. Dan yakinlah ini yang disebut oleh Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya, tidak ada orang yang lebih baik daripada mereka yang menyeru manusia kembali menghayati agama, menyembah Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua terpilih daripada kelompok yang terpilih berkenaan. Terima kasih saya ucapkan kepada Jawatankuasa Masjid An-Naim, Datuk Fatona, Datuk Haji Ahmad, seluruh ahli jawatankuasa, sahabat saya, ahli panel pada malam ini, saya bersama Tuan Haji Azharuddin, Ustaz Murad sebagai moderator. Mudah-mudahan kita bertemu nanti pada satu masa yang lain. Kalau tak dapat bertemu di dunia, mudah-mudahan kita bertemu di syurga. Alhamdulillah, itulah tadi kupasan dan juga tugasan ilmu yang diberikan oleh panel jemputan kita pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Sahib Ustamaha Tuan Haji Azharuddin bin Baharudin, Timbalan Mufti Negeri Melaka. Seterusnya pada panel jemputan kita yang kedua, datangnya daripada wilayah Persekutuan yang kata asalnya Mas Selangor saya, Sahib Ustamaha Tuan Haji Jamali bin Muhammad Adnan, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan. Mudah-mudahan topik yang kita bincangkan tentang hijrah ini, dan yang pentingnya adalah hijrah kita sendiri. Adakah kita dengar atau tanpa berbuat apa-apa, dan adakah perlunya dengan tindakan dan usaha kita, insya-Allah. Mudah-mudahan hijrah itu hijrah yang terletak dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak Jabatan Mufti di Melaka dan juga pengerusi dan jawatankuasa Masjid An-Naim Duran Tunggal, Alor Gajah, dan juga kepada hadirin hadirat yang hadir ke majlis ini hingga ke akhirnya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Akhir kalam saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kepada Tuan Ilyas. Majlis mengucapkan terima kasih kepada bagi Ustaz Murad mengacarkan majlis pada kita malam ini. Dan dipersilakan saya bersama dengan Timbalan Mufti Melaka untuk menyampaikan cerita kepada Datuk Haji Fatana selaku pengurusi bagi anak yang boleh tinggal. Silakan. Majlis mengucapkan terima kasih. Yang bagi Datuk, tuan-tuan dan puan hadirin dan sekalian, hari ini menanam jagung, hari esok menanam serai. Hari ini kita berkampung, malam ini juga kita bersurai. Jadi dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menyemput kepada para jemaah yang ada pada malam ini untuk menikmati jamuan selepas kita melaksanakan salat isya jemaah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.